Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Nabia binti Nazri. Pada petang ini saya akan membicarakan tentang krisis Israel Palestin 2021. Kejadian ini berlaku pada Mei tahun ini dengan bermulanya daripada sebuah pertembungan antara penunjuk perasaan Palestin dan pihak polis Israel mengenai keputusan Mahkamah Agung Israel yang dirancang mengenai pengusiran rakyat Palestin di Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur. Pertembungan yang bertemu dengan cuti Lailatul Qadar dan Hari Jerusalem mengakibatkan lebih dari 300 orang cedera. Kebanyakannya terdiri daripada orang awam di Palestin dan lebih dari 20 orang Palestin terbunuh semasa serangan udara oleh Israel. Serangan tersebut mengecaman antarabangsa dan mengakibatkan penundaan keputusan Mahkamah Agung selama 30 hari ketika Ketua Hakim Israel Avishai Mendelblit berusaha untuk mengurangkan ketegangan. Berikut merupakan kronologi Perang Pedang Al-Quds 2021. Ia bermula daripada apabila Israel melakukan provokasi di perkampungan Sheikh Jarrah dan kemudiannya pelampau Yahudi menggunakan kekerasan menghalau rakyat Palestin yang mendiami kawasan tersebut. Pada 7 Mei 2021, semua rakyat Palestin berkumpul menunaikan solat di Masjid Al-Aqsa. Pada 8 Mei 2021, polis dan tentera Israel mengepung dan menembak rakyat Palestin di perkarangan Masjid Al-Aqsa. Pada 9 Mei, rakyat Palestin berkumpul bagi menunjukkan solidariti terhadap Palestin. 10 Mei 2021, Hamas memberikan masa 24 jam kepada Israel untuk meninggalkan Masjid Al-Aqsa. Kedegilan Israel menyebabkan Hamas melancarkan ratusan roket ke arah Israel. 11 Mei, pesawat pejuang Israel mengebom Menara Hadani yang menempatkan 80 buah keluarga, 20 orang terkorban termasuk 9 kanak-kanak. Seterusnya, ini merupakan lagu yang ditujukan untuk Israel. Pada 12 Mei, Hamas melancarkan 184 roket ke Ashdod dan Ashkelon. 13 Mei, Aidilfitri disambut oleh penduduk Palestin dalam timbunan konkrit. Pada 14 Mei, Israel mengebom sekali lagi Gaza dan korban semakin meningkat. Malaysia juga mengambil inisiatif iaitu dengan menghack akaun milik Israel. Pada 16 Mei, Israel mengebom Hospital Shifa, pusat perubatan terbesar di Gaza. Dan seterusnya pada 18 Mei, angka korban meningkat kepada 204 orang termasuk 61 kanak-kanak. Mesir seterusnya mengumumkan bantuan untuk memulihkan Gaza yang berjumlah $500 juta. Dan seterusnya, US menggunakan kuasa vetonya dalam PBB membantah. Gencatan senjata diumumkan bermula jam 12 pagi pada 21 Mei 2021. Sehingga 21 Mei 2021, angka korban di Gaza mencecah 243 orang, 66 dari mereka adalah kanak-kanak dan 39 orang adalah wanita. Perjuangan masih belum selesai, Al-Aqsa masih belum dilepaskan. Namun, biarlah mereka bergembira dengan kemenangan hari ini. Hari ini, rakyat Palestin melaungkan takbir hari raya. Sesungguhnya, takbir ini adalah takbir kemenangan yang tertangguh seminggu. Namun, pastinya takbir mereka lebih manis dari takbir kita kerana takbir mereka adalah takbir kemenangan yang hakiki. Okey, sekarang kita beralih kepada tindakan mana-mana pihak. Tindakan mana-mana pihak ini dia lebih spesifik ataupun lebih terperinci lah kepada pihak-pihak ataupun organisasi-organisasi yang terlibat di dalam menangani isu-isu tersebut daripada berlaku, iaitu isu peperangan di antara dua buah negara iaitu Palestin dan juga Israel. Okey, yang pertama adalah PBB. Okey, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu memainkan peranan yang sangat penting di dalam mengelakkan hal ini daripada berlaku sebenarnya. Hal ini dikatakan demikian kerana PBB adalah bertugas ataupun bertanggungjawab di dalam menyelesaikan isu-isu yang bergelombang di antara sebuah negara atau dengan sebuah negara. Mereka sepatutnya memberikan jalan penyelesaian yang sesuai kepada kedua-dua belah negara tanpa melibatkan sebarang tindakan kekerasan dan juga peperangan. Itu sepatutnya yang diberikan ataupun tugasan yang dijalankan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun PBB. Di samping itu, kita dapat lihat adalah peranan mana-mana negara Islam yang lain. Okey, khususnya mereka sepatutnya membantu negara Palestin di dalam pergolakan tersebut. Sepatutnya mana-mana negara Islam yang lain bertindak memberi sama ada support ataupun dorongan ataupun tindak
bantuan secara fizikal maupun mental. Kita contohnya adalah bantuan dari segi tenaga untuk tenaga kerja. Contohnya adalah untuk tindakan mencari mangsa-mangsa yang terkena dengan bom bom yang dijatuhkan di Palestin. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Antara inisiatif yang perlu dilakukan untuk menangani masalah Israel dan Palestin adalah melakukan rundingan dua hala secara langsung antara Palestin dan Israel. Hal ini untuk menggesa kedua-dua pihak menghentikan dan mengelakkan daripada membuat kenyataan retorik yang boleh menimbulkan kemarahan. Seterusnya, mengerahkan pasukan PBB ke zon konflik bagi mengendurkan ketegangan. Pasukan pengaman PBB perlu memberi perlindungan terhadap penduduk-penduduk di sana. Hal ini untuk menghalang berlakunya perbuatan mencabut undang-undang antarabangsa dalam memberi layanan terhadap rakyat di sana. Di samping itu, kesederhanaan amat diperlukan dalam keadaan seperti ini. Kesederhanaan menjadi kunci dalam kehidupan bersama secara harmoni dalam kalangan manusia daripada pelbagai kepercayaan, budaya dan etnik. Assalamualaikum, nama saya Akira 7167. Saya akan membincangkan isu falsafah yang dapat dikaitkan dengan isu Palestin dan Israel. Konsep falsafah yang berkonsepkan sifat ihsan, falsafah Greek silam juga menggunakan pemikiran falsafah untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidup. Menurut Al-Faruqi, gesakan yang dilancarkan oleh Theodor Herzl untuk menguasai tanah Palestin ini berteraskan politik Machiavelli dengan taktik ganas untuk mengubah peta negeri Palestin menjadi penempatan Yahudi. Ini jelas kenyataan yang dapat mengkritik dasar Zionisme dengan membelakangkan pertimbangan moral dan akhlak dalam tindakan mereka. Kesan peperangan dan pendudukan Israel terhadap Palestin telah membawa kemusnahan yang dahsyat terhadap kedua-dua pihak dengan siri penembakan, pengoboman, serangan maut yang turut mengorbankan nyawa anak-anak. Al-Faruqi turut memberikan pandangan tentang penyelesaian Islam, iaitu Islamic Solution yang mengetengahkan aspirasi universal untuk kewujudan pemerintahan Islam. Idea yang berbeza dengan penyelesaian dan cadangan lain dikemukakan. Tema ini digarap secara berkesan dengan nilai falsafah yang tuntas dalam buku Islamnya. Bagi kejabatan sistem yang berdasarkan kepada sekular tirani dan autokratik dan dasar imperialis yang diguna pakai hari ini bukanlah jawapan kepada permasalahan dunia. Sebaliknya, ia terletak kepada order Islam yang mampu memulihkan dan mengatur hubungan sejagat dengan prinsip tauhid yang berunsurkan keyakinan agama dan moral. Konflik tersebut dapat menyediakan landasan dan jelas dengan memahami ketegangan dan putusnya hubungan isu Palestin dengan cara yang meyakinkan. Terima kasih. Hai, nama saya Felicia Umang Anakuna. Saya ingin berkongsi beberapa kesan peperangan antara Palestin dan Israel baru-baru ini terhadap negara kita, Malaysia. Antara kesan-kesannya adalah negara Malaysia mengambil tindakan dengan menggunakan dasar luar proaktif dan konsisten untuk membantu umat Islam di Palestin. Hal ini jelas menunjukkan isu kemanusiaan merupakan faktor yang penting dalam proses pembentukan dasar luar Malaysia berhubung dengan konflik, terutamanya memperjuangkan tanah dan hak umat Islam di Palestin. Hal ini kerana mereka terus memberi kerjasama dan pencerahan tanpa mengira waktu untuk membuka mata penduduk di seluruh dunia tentang kekejaman militan Israel terhadap Palestin. Kesan yang seterusnya adalah rakyat Malaysia bertindak menjadi tentera cyber dengan bertungkus lumus di media sosial demi membantah tindakan kekerasan Zionis Israel terhadap Palestin. Selain itu, konflik ini juga memberi kesan kepada generasi muda, di mana kerjasama antara generasi muda tanpa mengira bangsa dan agama di Malaysia
Malaysia telah memberi kesan yang positif. Generasi yang beraruskan teknologi moden bersama-sama menyebarkan hak-hak umat Islam di Palestin daripada ancaman Israel. Contohnya, mereka menggunakan aplikasi TikTok untuk menyebarkan dan memelihara hak orang Palestin seperti #PalestineLifeMatter. Kesan yang akhir sekali adalah kerajaan Malaysia mengukuhkan keselamatan negara atas susulan ancaman dari Israel. Hal ini disebabkan terdapat rakyat Palestin yang tinggal di negara kita iaitu Malaysia. Dan terdapat akhbar menyatakan pihak Israel mendapat lampu hijau untuk menghapuskan ketua pejuang Hamas di Palestin dan Malaysia. Oleh itu, kerajaan Malaysia mengambil tindakan untuk lebih berjaga-jaga dengan mengukuhkan keselamatan negara kita ini. Sekian, terima kasih. I sit by myself, talking to the moon.